Okey, kembali kita bersiaran di Audiosia Berilmu Berbakti X FBMK. Apa khabar semua penonton-penonton, pendengar-pendengar podcast ataupun Audiosia Berilmu Berbakti pada petang ini. Salam Ramadan Karim 1445 Hijriah. So hari ini adalah hari keempat kita berpuasa. So saya harap semuanya okey, steady, masih kekalkan momentum kita di bulan Ramadan ini. Jadi pada hari ini kita ada satu topik yang istimewa yang kita nak kongsi atau sembang-sembang bersama. Orang kata sembang santai di bulan Ramadan ini. Kita ada tetamu istimewa bersama-sama saya pada petang ini adalah Profesor Madya Dr. Hazlina Abdul Halim. Yang sekarang merupakan dekan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Dekan saya, bos saya. Selalu dekan kita bersembang-sembang di pejabat dekan. Betul. So hari ini kita bersembang di Pod Siar ataupun Audio Siar Berilmu Berbakti SFBMK. So dekan apa khabar? Alhamdulillah, setakat ni okey lagi. Alhamdulillah. So tajuk kita pada petang ni dekan adalah satu tajuk yang special yang saya rasa sangat dekat dengan dekan sendiri, iaitu dan juga kena dengan orang kata mood Ramadan kita, musafirhana di bumi Perancis ya. Jadi kenapa kita memilih Perancis? Saya rasa memang sangat dekat dengan dekan, yang mungkin dekan sendiri boleh perkenalkan sedikit latar belakang pendidikan. Okey. Saya bermula di sekolah biasalah, sekolah menengah biasa, sekolah Zainab, sekolah menengah Zainab. Okey. Lepas itu saya dapat beasiswa daripada JPA untuk melanjutkan pelajaran ke bumi Perancis. Masa itu saya ke Nancy untuk baccalaureate. Baccalaureate ni macam kalau kita kat sini STPM lah. Lepas STPM tu saya daripada Nancy saya berhijrah pula ke Brest. Brest ni, kalau Nancy ni dia di timur. Timur dekat-dekat Jerman. So saya pindah pula ke Brest. Brest ni paling hujung barat di Perancis lah. Dan jurusan saya ialah kalau dalam bahasa Melayunya kalau International Business Management. Itu bidang saya lah. Daripada saya di Perancis tak boleh buat degree terus. So kita buat higher diploma dan lepas tu kita buat degree lah. Dan masa saya buat degree pun saya masih lagi dengan International Business Management. Jadi saya di sana selama untuk degree saya lah, daripada lepas SPM sampai degree tu 5 tahun. Kemudian saya kembali ke sana bila saya habis PhD saya, sebab PhD saya dalam PhD Bahasa Melayu di UPM Tercinta. Dan saya kembali ke sana untuk buat linguistik bandingan, linguistik terapan bandingan di INALCO Paris selama lebih kurang setahun lah. So maknanya dekan selepas saja menamatkan orang kata peringkat menengah, terus berkelana kembara di bumi Perancis. Masa tu kan muda kan. Seronok dapat Perancis tu, macam bestnya. memang orang kata kalau budak-budak sekarang ataupun generasi sekarang kata apa, bucket list. Memang ada dalam impian negara yang masa ingin tingkatan dikunjungi. 4 tu saya dah aim dah sebenarnya. Untuk rancangan bersama. Masa tu ada pegawai JPA datang ke sekolah lah. So saya dengar briefing tu, saya dah aim dah, saya dah beli. Siap-siap saya minta dengan mak saya minta beli borang UPU. Heran jugalah. Arwah mak saya kan, kenapa tingkatan 4 dah beli UPU ni? Dapat masuk awal ke kan? Tapi saya memang beli dan saya memang study betul-betul requirement untuk setiap negara dan setiap course. Sebab saya jurusan sains. Dan apabila saya interview JPA, saya ditawarkan asalnya biochemistry. Sebab saya bilang sains kan. Tapi saya memang tak minat sains lah. Minta maaf lah orang sains ya. Saya memang tak minat sains. So saya diminta buat international relation. Tetapi di Perancis tidak ada international relation. Jadi saya tukarlah international business marketing management. So satu saya kata boleh poin penting jugalah untuk adik-adik kita boleh kongsikan. Maksudnya kalau kita ada impian,
kita boleh membuat perancangan awal. Betul. Dan boleh susun perjalanan tu, insya-Allah kita akan dapat mencapailah ke tempat ataupun destinasi yang kita nak tuju. Betul. Kan? Kodok dan kadar tu memang betul. Tapi perancangan kena ada. Kita kena berusaha, betul tak doktor kan? Kita kena berusaha. Okey, itu sedikit tentang latar belakang doktor lah, bagaimana bermula di bumi Perancis kan. So orang kata Perancis ni memang sangat terkenal. Betul. Kalau kita di Malaysia ni, Paris terkenal dengan kota romantis, kota cinta. Apa orang kata, from Paris with love, kan? Asal-asal tagline yang daripada dulu hingga sekarang. Tapi dalam konteks doktor sendiri, agaknya memilih destinasi Perancis tu apa keunikan ataupun tarikan di sana? Saya memang minat bahasa daripada dulu. Sana. Itu memang saya akui lah. Saya memang bercita-cita dulu, saya suka menulis. Dulu saya suka menulis. Nulis. Ini satu sisi, ini satu sisi yang kita tak tahu mungkin tentang saya suka tulis macam mini novel. Masa saya tingkatan 5, tingkatan 4 dulu. Dan salah satu dalam penulisan saya memang mengimpikan saya boleh bercakap satu lagi bahasa. I see. Okey. Menariknya. Saya suka sebenarnya kalau seseorang yang dapat menguasai bahasa ketiga, sebab kita tahu bahasa ibunda kita bahasa Melayu. Kemudian bahasa Inggeris is orang kata second language. Dan kalau sesiapa yang dapat menguasai bahasa ketiga tu, pada saya sangat kagum sebab mempunyai satu orang kata kemahiran yang tak ramai orang ada. Sama ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab yang kebanyakannya kan. Betul. Jadi kita kagum kalau bahasa orang kata Perancis ni lagilah pula kita nak sebut dia pun agak sukar lah kalau lidah Melayu kita kan. Jadi ada tak persamaan ataupun maybe kalau sama ada kita nak mengambil itu sebagai satu cabaran, sebab bahasa Melayu dengan bahasa Perancis agak berbeza lah dari segi orang kata bunyi dan cara orang kata kita nak sebut tu kan ada berbeza. Tapi agaknya apa yang mungkin dia boleh kongsikan? Okey, yang berbeza tentang bahasa Melayu dengan bahasa Perancis. Bahasa Perancis ni memang banyak grammar, sangat banyak nahunya. Nahunya dia antara bahasa yang kalau kita orang Melayu ni kata susah untuk kita faham dan susah untuk kita kuasai, sebabnya apa yang kita tulis bukan apa yang kita baca lah. Maknanya perkataan-perkataan yang huruf-huruf kat belakang tu kebanyakannya kita tak sebut. Macam kalau ada S kat belakang kita tak sebut, NT kat belakang tak sebut. Jadi agak sukarlah untuk kalau kita selalunya kalau saya tanya pelajar, dia selalu kata kenapa semua tak sebut ni? Kenapa semua tak sebut ni? Macam kenapa dia banyak sangat, bila grammar tu kan macam kalau bahasa Inggeris, kalau dari segi nahunya grammar lah kan, nahunya kita I am, she is, they are lah kan. Ada 3 saja. Perancis ada 6. Dan setiap tu dia ada tulisannya berbeza-beza. Maknanya kena double lah effort tu kan. Maksudnya macam kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita punya alphabetical tu sama. Cuma cara ejaan. Cuma dia ada lah, kita panggil accent. Tapi bahasa Melayu dulu pun ada accent. Kita kan ada i-pepet, italing. Bahasa Perancis ada lagi lah i-pepet, italing tu. Cuma dia ada satu lagi. I ada topi Cina tu kat atas. Special. Yang tu untuk certain untuk certain kita kata vocab lah kan. Cumanya kalau kita kata bahasa Perancis tu susah sebab banyak grammar, orang Perancis pun kata bahasa Melayu ni susah. Sebab apa tahu? Terlampau sikit grammar dia kata. Sikit pun susah. Dia kata semua saya pergi. Kalau semalam saya pergi juga. Tak telah je. Kalau telah pergi, maksudnya kalau telah depan saya akan pergi. So apa yang bezanya dia kata? Salah tak kalau saya kata saya pergi semalam? Tak salah. Tak salah. Kan? Kalau saya pergi esok salah tak? Tak salah. Lepas tu macam mana nak tahu benda tu past ke, future ke, present dia kata. So bagi dia orang sangat sukar. Sebab daripada benda yang sangat kompleks pergi ke sangat simple. Tak boleh hadam dia kata. Kiranya bahasa Melayu ni mudah lah sebenarnya untuk dikuasai. Sepatutnya mudah. Bagi kita, saya rasa bagi mereka-mereka yang bahasanya dari struktur yang agak mudah, kan macam dia tak adalah struktur grammar yang agak yang sukar sangat kan.
untuk memahami bahasa yang agak mudah juga dan struktur nahunya, dia akan senang kuasai. Bahasa Melayu. Tapi yang kalau dah struktur kompleks ke mudah tu dia susah sedikit. Sebab dia tak faham kenapa mudah sangat. So dia block dekat dia dalam cara otak tu dia situ. fikir kan susun ayat tu. Dia mungkin kita kata takkan mudah macam tu kot. Kan macam itulah. Dan dia nak sesuaikan dalam konteks cara dia fikir sebab dia dah expose kepada kaedah yang agak complicated. Betul. Bahasa dia tu. Tapi masa Dekan mula sampai ke Perancis pada awal-awal tu, ialah masa tu baru lepas sekolah kan. Mungkin tak ada pendedahan ke masa peringkat sekolah menengah dulu untuk bahasa Perancis? Tak ada. So macam mana survival skill masa tu dari segi nak menguasai bahasa dengan nak adapt dengan apa orang kata culture dekat sana? Kalau untuk skim JPA zaman dulu lah kan, zaman saya dulu 30 tahun dulu tau. Kan punya cerita kan? Punya cerita. Kita dalam satu batch tu kita ada dalam 15 hingga ke 25. Paling ramai 25 orang lah satu batch. So kalau kira dalam masa saya ke France tu, dalam satu Perancis tu pelajar Malaysia ada dalam 200 orang je. Paling maksimum. Seluruh Perancis. 200 orang. So daripada 200 orang tu kita ada kita ada setiap bandar kita diletakkan paling ramai 2-3 orang sahaja. Sebab dia kata kalau ramai jadi kampung Melayu. Ya betul. Tidak menguasai bahasa. Jadi kalau masa saya dulu ada 2 orang je. Saya dan kawan saya sajalah di tempat saya. Jadi nak tak nak memang cakap Perancis, mimpi Perancis. Terpaksa lah. Tapi masa tu muda kan. Kita tak banyak ni kan. Orang kata cepat belajar lah. Dan dulu tak ada banyak gangguan bagi saya yang tak ada banyak liburan. Jadi kita agak fokus lah. Kita agak fokus. Mungkin kita pun sedar masa tu kita ni ditaja kan. Ditaja. Kalau nak liburan kan? Pergi tengok wayang ataupun tengok TV. Ataupun dengar radio. Dia tak ada lebih pada tu. So kita punya sumber tu agak terkawal dan juga agak boleh dipercayai lah dari segi bahasanya. Sekarang ni banyak bahasa rojak. Sebenarnya macam kalau dulu pun boleh survive kan pelajar-pelajar kita keluar negara. Kalau sekarang ni apatah lagi orang kata dah dunia tanpa sepadan kan. Betul. So sangat-sangat tak ada sebenarnya masalah kalau lah kita lepaskan boleh je survive. Boleh survive kan. Boleh je. So dah banyak yang telah membuktikan termasuklah Dekan sendiri kan boleh survive di bumi Perancis kan. Okey Dekan, sebab kita sekarang berada di bulan Ramadan kan. Mungkin nak mengimbau kembali juga orang kata suasana semasa orang kata pengalaman berpuasa di bumi Perancis. Mungkin nak kongsikan dengan kita macam kalau kita di Malaysia ni bulan Ramadan meriah kan. Especially kalau dari segi makanan. Betul. Bazar Ramadannya dengan pelbagai jenis makanan, kuih-muih yang macam kadang kita dah tak tahu nak pilih sebab terlalu banyak. Tapi mungkin konteks situasi berbeza dekat sana. Kalau pada bulan Ramadan, kalau konteks kami di Perancis pada masa tersebut lah kan, daripada musafir Hana, musafir yang gembira jadi musafir kelana. Alah. Sebabnya makanan halal pada waktu 30 tahun lepas sangat-sangat susah. Saya memang pada mula-mula saya datang, saya di Nonsi ada jugalah yang kita kata butchery ni makna tempat jual daging halal lah kan. Kita boleh jumpa. Tapi tempat saya di Brest tu memang tidak ada. Jadi kita memang lupakan sajalah daging dengan ayam itu kan. Kita makan seafood. Dan kalau nak makan apa-apa silalah masak sendiri. Jangan haraplah. Kalau makanan Malaysia hanya di Paris sahaja. Tu pun ada satu restoran sahaja yang menjual makanan Malaysia lah. So dari tempat doktor di Brest tu kan di belah barat nak ke Paris tu berapa jauh? Kalau naik TGV tu train yang bullet train tu 4 jam setengah. Oh jauh. So jauh. Memang tak ke mana lah sebab nak macam naik kita tu daripada mahal. KL ke utara lah kan, ke Penang. Sangat mahal juga. Sangat mahal. So kita memang kalau kita nak makan apa kita masak lah. Kena masak lah. Kita masak lah. Dan kalau bulan puasa ni kami happy sikit sebabnya masa saya puasa winter. Jadi puasanya pendek sahaja. Siangnya pendek. So memang tak ada masalah lah kita kan. Cuma kami kalau berpuasa kita saya rasa tempat saya tu memang
kalau dia penduduk masa kelompok masyarakat di situ Islam pun dia tak mengaku. Jadi kita memang tak nampaklah orang Islam di situ, boleh dikatakan, sebab pada waktu tersebut dia orang agak malu nak mengaku Islam. Jadi bila saya pergi ke kuliah, kalau kuliah tu kita kan buka pukul 5 buka dah. Kuliah tak habis lagi. Kita standby lah air kat situ dan minumlah air tu. Bila kita balik baru kita makan. Niat berbuka lah pada ketika itu dengan teguk air. Sama juga masa raya. Raya pergi kuliah dulu, habis kuliah pukul 1, pukul 2 balik barulah kita beraya. Tukar baju raya. Tukar baju raya tak masa tu. Makan, kalau kata malas nak masak, makan coklat. Tengok TV. Lah kita, kan? Itulah tu calling-calling kan. Call lah kawan-kawan tu, ramai raya, kau buat apa, kau makan apa, macam tu lah. Kan? Maksud berhubung lah. Maksudnya sesama orang kata Malaysia, Muslim masa tu betul. Kita kat situ kalau kita nampak orang Malaysia tu, Indon lah, Indonesia kan, lalu tepi jalan, angkut balik rumah. Happy dia punya rasa. Macam tak kira lah kenal tak kenal kan. Angkut terus bagi makan. Bila dekat sana rasa macam bersaudara dan betul. Rasa sangat dekat kan. Sebab nak jumpa tu bukan main susah. Kan. Tapi itulah dia kan, kalau kata macam di Malaysia, kita ada banyak jenis macam nasi kan, contoh makanan ruji. Makanan ruji kita nasi kan. So kalau kat Malaysia kita tahu ada banyak variasi nasi ni, nasi lemak yang paling terkenal lah. Dan kita ada nasi minyak, nasi biryani. Kalau di belah pantai timur ada nasi dagang kan. Kalau di Perancis pula apa dia punya main dish dia? Makanan yang digembar-gembor macam ada ratatouille, ada beurre bourguignon, ada apa benda lagi yang dikatakan yang selalu digembar-gembor dalam inilah viral kan. Pork au vin lah kan. Yang tu sebenarnya menu restoran. Restoran. Kalau restoran mewah lah. Masyarakat Perancis sendiri mereka sangat simple saja makannya. Sandwich kan, makan tidak dia kalau Perancis dia masak sekejap je. Dalam masa cara 15 masakan minit. dia simple. 15 minit makan siap. Persediaan. Tapi nak makan dia punyalah lama. Dia punya kan dia ada plating. course kan. Kita ni masak 2 jam. Masak sekian. Makan 5 minit. Siap kan. Betul. Kalau macam kita kan banyak dengan rempah ratus pelbagai. Dan nak tumis dia, nak tunggu pecah minyaknya kan. Nak tunggu dagingnya empuk kan, nak mempersiapkan contohnya kalau menu hari raya memang orang kata setengah hari, kadang-kadang tu dah malam dah bersiap untuk menu keesokan harinya kan, untuk persediaan tu. Saya sebagai contoh kan, saya pergi mula-mula saya sampai Paris tengah hari, malas nak makan kebab, konon nak makan sandwich lah, ambil sandwich halal. Sandwich halal dia roti baguette tu kan, roti tu dalam tu dia letak nasi rebus tu. Lepas tu letak salt and pepper. Lepas tu itu sandwich je. Saya kata, macam mana nak menelan ni kata. Orang Perancis pun makan nasi ya? Dia makan nasi sebab dia macam rebus-rebus nasi tu, dia bubuh dalam antara sandwich tu, letak garam, letak pepper tu kan, asal lada sulah, letak macam telur rebus, dah. Itulah sandwichnya. Kata kita kalau tak ada chili sauce tak boleh makan ni kan. Tapi dekat sana dia tak berapa pedas kan. Macam kalau cari saya masak chili sauce memang takkan dapat. Saya masak apa saya masak nasi goreng. Saya letak sesedikit, paling sedikit lah cili boh kan. Saya rasa sudu kecil, tak pernah saya buat bubuh sebanyak tu kan. Dia punya merah hanya muka masa makan. Bagi dia orang apa pedas sangat ni, apa pedas sangat ni, dia kata. Memang dia tak boleh. Tak boleh tolerate dengan pedas, kepedasan tu. Okey, baik Dekan. Saya rasa kita mungkin dah panjang cerita ni. Betul lah. Kita boleh berehat sekejap. Kita take a break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita sambung kembali, Dekan. Kita ke Audiosia Berilmu Berbakti X FBMK. So tadi panjang telah kita berceritakan mula-mula Dekan sampai dan pendedahan di bumi Perancis, pengalaman berpuasa di sana, dan Dekan pun sebenarnya dah, kalau saya lihat kepada penceritaan tadi tu, dah sampai boleh katakan pelusuk bumi Perancis tu kan. Daripada mana tadi? Nancy. Brest. Lepas tu saya ke Dunkirk. Dunkirk ni atas sekali, sebelah Belgium. Belgium. Okey. Sebelah Belgium betul-betul. Belgium tu ada tulips tu kan? Bukan.
Yang tu Amsterdam. Oh, Belgium tu yang coklat banyak tu. Kan? Okey. Dunkirk. Nak sebut dia. Lepas ke Dunkirk tu saya balik ke Malaysia. Lepas tu masa selepas saya nak buat postdoc saya ke Inalco di Paris lah. Dan lepas tu saya dapat tajaan daripada French Embassy juga untuk ke sana 1 bulan lagi. Attachment. Ke Nice. Nice di bawah sekali, dekat dengan Monaco. Okey, cantik tu kan. Dia kalau di sana Paris ni kita terkenal dengan juga apa ni? Sculpture binaan kan. Betul. Di sana tu. Jadi kalau kita tengok ni dia kan kita dah menelusuri seluruh pelosok Perancis lah saya boleh katakan. Utara, selatan, timur saya dan barat. Semua N. Semua N kan. Jadi pastinya dia kan terdedah ataupun macam dapat melihat dari segi adat budaya dekat sana. Mungkin kalau dia kan boleh kongsi dengan kita apa menariknya adat budaya kat sana. Contohnya perkahwinan ke dari segi kalau macam kalau Melayu, kata adat Melayu ataupun dekat Malaysia ni kita ada banyak kalau untuk perkahwinan sebelum tu lagi ada merisik, bertunang, mungkin malam berinai sebelum nak bersanding menikah kan. Kalau adat kan. Kalau adat perkahwinan dia orang tak ada sangatlah. Dia orang ni bukannya masyarakat beradat tetapi beradab. Okey. Dia sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Kalau dia nak kutuk orang pun dia akan kalau tak biasa berbahasa Perancis, kita rasa macam dia puji kita. Okay. Dia kalau nak kata you ni tak cantik, dia kata you ni hodoh, dia kata you ni tak berapa cantik lah. Macam tu. Dia lembut tak berapa lah. nak cantik macam tu. Ataupun kalau misalnya nak kata walaupun benda-benda yang simple macam nak kata you ni kerja apa kalau kita kan. Dia tak tanya you ni kerja apa, dia kata you buat apa dalam hidup you. Sebab dia takut bila orang tak cakap balik, saya tak kerja. Dia macam downgrade kan. Sedangkan kalau kita kata you buat apa dalam hidup you, banyak benda macam kita kita boleh buat kan. Ataupun dari segi usia. Kita tanya you umur berapa kan. Dia tak tanya. Dia kata you dah berapa tahun you dah berapa umur. Maknanya kalau lagi tinggi umur tu lagi matang. Bukan lagi tua kan. Kalau macam kita kalau tanya umur berapa tahun tu menunjukkan sejauh apa dia kata berapa lama dah hidup something yang macam tu lah kan. Betul. Ataupun menunjukkan tahap usia kematangan lah, golongan dewasa, remaja kan. Dan Perancis ni satu benda yang dia memang jaga is actually punctuality. Ketepatan masa. Saya dulu kalau pergi duduk Perancis, kalau pergi kuliah, kalau saya lewat 5 minit, saya tak akan masuk bilik kuliah tu. Sebab saya seorang je akan lewat. Dan semua orang akan memandang. Dan bila masuk, kita panggil amphitheater kan. Amphitheater ni lecture hall lah kan. Kalau kita turun, dah dia lecture macam tu, dia daripada atas tau. Dia bukan daripada bawah macam ni. Dia daripada atas. Semua orang termasuk profesor akan tengok kita. Sampai kita duduk. Sampai kita duduk. Macam kita ni alien daripada planet kan? Yang sudah mendarat. Dia orang tak akan lewat. Dia orang dah tahu kalau dia lewat, dia tak akan datang. So budaya tu mungkin budaya yang kita orang Malaysia ni kurang sikit kan. Yang tu memang budaya yang ketepatan masa tu sangat-sangat mereka jagalah sampai sekarang. Punctuality memang sangat mereka jaga. Sangat jaga. Dari segi macam macam Nika kata tadi yang adat bahasa tu kan. Adat bahasa sebenarnya kita ada bahasa berlapik. Apa orang kata? Cuma bahasa berlapik ni golongan muda kurang tahu sikit kan. Kita ada bahasa kita kata bahasa tinggi lah, bahasa Melayu tinggi kan. Dia orang kita panggil soutenu. Soutenu ni bahasa Perancis tinggi. So soutenu ni bahasa berlapik lah maknanya. Dia tak akan cakap direct. Bahasa pasar. Adakah dia macam kita kalau Melayu ataupun kita ada peribahasa? Dia kan? tak ataupun ada juga peribahasa kan, maksud di sebaliknya kan. Dia bukanlah menggunakan peribahasa, dia lebih berhati-hati bila berkata-kata. Dia sangat menjaga perasaan orang lah maksudnya. Okey.
In fact kalau misal setengah-setengah perkataan yang dituturkan, kita boleh tahulah dia ni betul-betul pure Perancis ke. Sebab tu ke orang kata lelaki lah kan. Orang Perancis ni romantik. Sebab penggunaan bahasa dia yang sangat menjaga ataupun memang by nature memang mereka saya tak tahu lah pula pasal romantik tu sebab pemilihan kata yang apa cuma bagi saya dia sangat polite lah, dia sangat bersopan santun. Kalau betul-betul orang tu orang Perancis, tak ada campur-campur lah kan. Dia sangat bersopan santun. Dia tak adalah banyak propaganda lah kita katakan. Jadi macam kita pun sebagai orang yang berkelana kat sana rasa selesa, senang untuk beradaptasi dekat sana lah. Okey. Kalau dari segi tadi kita cakap pasal adat berbahasa kan di sana. Kalau dari segi pakaian pula, kalau kita tengok pakaian tradisional dia orang tak ada pakaian tradisional. Dia tak ada. Macam kalau kita ada baju kurung, kebarung, baju Melayu. Tak ada. Dia orang kan? Dia tak ada. Memang dia tak ada. Tapi dekat sana pun ada juga terkenal dengan apa orang kata fashion dia sebab dia ada musim winter, musim kan, so dia orang terpaksa sesuaikan mengikut suhu pada waktu tersebut lah. So dia akan ada, lepas tu bila dia ada suhu dan dia ada jugalah tema-tema macam kita jugalah hari raya ni lilac misalnya. Warna dia kan orange macam, brick kan, orange brick untuk tahun ni kan orange brick. Dia ada jugalah macam tu. Sebab kat sana kan macam ada designer yang terkenal kan. So biasanya orang akan kalau nak jadi designer hebat selalunya akan mencari pengalaman di bumi Perancis kan. Dia masih sama juga dengan kat sini. Dia adalah dia punya designer tu, maknanya trend tu hari ni pakai belt, esok tak pakai belt misalnya. Hari ni pakai palazzo, esok pakai seluar ketat. Dan kat sana kalau macam ke kuliah tu mereka macam mana dia orang punya berpakaian, dress code tu macam bergaya, cantik. Dia kalau orang Perancis ni, kalau pakaian dia biasa saja sebenarnya. Cuma dia pandai sesuaikan. Dia tak ada pakai baju tu merah, hijau, kuning tu, tidak. Tapi bila kita nampak, dia nampak elegan lah kan. Nampak elegan, smart kan. Saya rasa itu satu yang kita selalu looking forward bila dengan designer ataupun pakaian, cara mereka berpakaian. Ya, betul. Di sana. Satu lagi kalau tak silap saya, kalau di Malaysia ni, rakyat Malaysia yang kalau nak dapatkan pendedahan, pengalaman tentang kulineri, mereka juga akan ke Perancis. Betul. Kan? In fact kalau ikut term-term kulinari pun banyak dia dipinjamkan dari Perancis lah, macam saute kan. Saute tu sebenarnya ni je, goreng je. Okey. Kita kata saute kan. Goreng je sebenarnya. Lepas tu sekarang croissant. Croissant macam croissant. Kena croissant sebut betul-betul croissant. Croissant tu sebenarnya dia bentuk bulan sabit. Kan sebab kita tengok croissant tu sendiri, dia memang bentuk bulan sabit. Dia macam curve kan? Macam curve. Itu masuk croissant. Okey, croissant. So croissant ni asal dia memang plain. Dia makan macam mana cara dia? Macam sekarang ada yang dah letak coklat lah dekat dalam, Nutella dan sebagainya. Yang tu memang kalau ikut kat sana, memang kalau yang biasa tu memang yang plain lah. Ataupun croissant dengan butter tu kan, buttery croissant tu kan. Ataupun yalah, normally yang biasa punya yang. Dan cara makan dia sebenarnya dia kan mungkin ada yang tak tahu macam mana nak makan croissant. Croissant tu maknanya dia bagi plain, lepas tu dia bagi butter. Dia macam makan scone kan. Dia bagi butter dengan bagi jam. So kita sapu, kita kalau dia tidak macam, kalau kat sini kan kita dengan fork and spoon lah kan. Macam-macam lah kan. Kat sana kita macam tu je, kita kopek dia tu, cebis lepas tu kan, kita cubit dia. So just dip dalam air. Okey. Dia macam kita makan roti. Macam kita makan roti apa orang kata, biskut roti kering. buka, cicah air kan. Slightly sama lah kan, lebih kurang ha. sama. Okey, baik Rekan. Mungkinlah saya rasa actually kita dah sentuh banyak lah juga tentang adat budaya, persamaan, perbezaan antara Perancis dan juga Malaysia lah. Rekan pun telah orang kata mengembara ke seluruh pelosok negeri Perancis ni. Mungkin kalau kita nak kongsikan kat sini dengan pelajar-pelajar kita kat luar sana.
kita tahu kalau macam di UPM ni sendiri ada banyak peluang untuk menjalankan mobility. Jadi agaknya mungkin boleh tips-tips lah kalau pelajar-pelajar kita nak menjalani mobility kat sana, apa persediaan yang diorang kena buat kan. Okey, dia macam ni lah. Kita kata kalau orang Melayu Watah Melayu kan, masuk kandang kambing kita kena mengembik kan. Kalau masuk kandang kerbau kita menguak. Sama juga. Sama juga. Banyak orang datang sini pun dia kena sesuaikan budaya, dia tak boleh pakai pelik-pelik tu kan. Kita ke sana pun sama juga, janganlah kita tapi kita kena ingat kita ni orang Malaysia. So orang Malaysia buat cara macam orang Malaysia lah. Tanpa mengganggu sensitiviti kaum. Tanpa mengganggu sensitiviti. Maknanya kalau masih kena ada jati diri lah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Boleh survive. Boleh survive je. Orang sana bukan nak makan orang. Ada tak apa-apa macam kepantangan dekat pada orang Perancis ni? Macam dia tak boleh pantang kotor ke, tak kemas ke? Jangan tanya you umur berapa. Oh, okey. Itu memang kepantangan. No. Oh, saya baru tahu ni. Jangan tanya. Kalau jumpa nak kalau lelaki jumpa perempuan, you ni umur berapa ni? No. Tak boleh. Terus reject lah kan. Dia memang dia kata takkan tanya. Dia takkan tanya umur. Sangat-sangat sensitif lah. Sangat-sangat sensitif. Dan dia ada kat sana, dia ada hierarki macam dia ada dua panggilan untuk you, awak. Okay. Satu kita panggil vous, satu panggil tu. Tu ni bahasa bila kita dah kawan lama. Dah mesra. Tu. Kalau tidak vous kita panggil tu, vous. Vous ni baru kenal ataupun formal. So bila kita jumpa first kali, kita tak boleh tu terus. Kita kena vous. Dan kita kena minta permission untuk kata tukar. Normally kita kata on se dit tu. Maknanya boleh tak saya tukar kepada tu? Kalau dia tak jawab, tak boleh lah, kekalkan vous. Tak boleh kita tiba-tiba suka-suka hati kita nak start tu. Kan? Dia tak boleh switch to vous macam tu, macam kata kau ni nak formal ke tak formal sebenarnya kan. Jadi konflik dalaman kan. Dia macam ada macam Korea pun macam tu juga kan. Dia ada panggilan yang betul. Bila formal. Dan bila dah rapat dan lebih santai, dia ada cara panggilan yang berbeza. Sebab ada setengah orang yang memang tak nak kita rapat. Dia memang, macam menjaga jarak lah. Dia memang jaga jarak. So kita tak boleh nak assume. Tak selesa kan. Tak boleh assume lepas dah keluar 2 hari kan berkawan-kawan tu boleh tu dah tak boleh. Kita kena minta izin. Dari segi macam kawan-kawan persahabatan masa di kampus, sebenarnya orang Perancis ni sangat menghormati agama juga. Macam saya kat sana, bila kita kata, jomlah kita pergi minum. Of course lah, dia macam bar. Dia ada kat kafe dengan bar sama kan, dia sekali kan. Dia akan cakap, saya masuk, you tak boleh minum tau benda ni. You minum dia coffee, yang bagi warning kat kita. Dia warning. Kita tak boleh buat apa. You coffee, tea or hot chocolate je. So, I boleh, you tak boleh dia kata. So tak boleh naughty lah. Tak boleh. Dia maknanya kalau dia tengok kita jaga, dia yang warning kita. Maknanya dia tak sangat supportive lah. Dia sangat respect dengan kita punya. Kecuali kita buat perangai lah, yang tu lain lah kan. Itu memang cari masalah lah kan. Sendiri. Saya generalnya saya memang tak ada masalah lah kat sana sebab dia orang sangat menghormati. Sebenarnya dia orang sangat menghormati agama. Cumanya masa mula-mula saya duduk kat sana dulu, dia ada bad experience lah dengan certain saya tak nak sebut kaum apa lah kan. Tapi macam ni lah, kalau bila kaum lain ataupun penduduk lain datang ke tempat kita buat macam rumah sendiri, orang marah lah kan macam kita. Tiba-tiba imigran datang, dia buat dia pula rakyat Malaysia kan. Kita pun marah. Sama lah macam tu. Sebab tu dia ada persepsi kita pada Islamofobia kan. Fobia tentang agama Islam. Tapi bila kita kata kita Islam, dia kata you bukan macam Islam biasalah. Sebab dia dah ada persepsi. Dia ada satu persepsi. So pada diorang Islam tu ekstrim. So bila mana kita orang kata menampilkan diri kita dengan cara kita yang tersendiri. So dia betul. Sebab bagi dia kan Islam ni kalau pergi kat dalam jalan tu pun macam gangsternya, bising sana bising sini, buat riuh, kacau orang kan. And then kalau misal certain orang tu
certain kaum itulah saya katakan. Dia menggunakan, dia orang ni kan negara maju. Bila negara maju, mereka-mereka yang bekerja, dia akan bagi satu macam dia akan ditakskan lebih tinggi daripada yang tidak bekerja. Jadi duit teks ni akan diberikan kepada golongan macam kita bagi BRIM lah. Kan. Tapi dia orang ni banyak tau, dia punya BRIM tu banyak. Maknanya kalau misalnya orang dapat anak, setiap anak tu dia akan tanggung sampai umur 6 tahun. Bantu apa sekolahan, bantu perumahan. Jadi mereka-mereka yang datang ni kadang-kadang tu dia orang tak nak bekerja. Jadi bila tak nak bekerja, dia dapat semua yang dibayar ni kan. Dan dapat free. So bila dia free tu dia ada satu free satu hal, kan? Free satu hal. Lepas tu buat perangai pula. Kan dapatlah ni. Jadinya akan menimbulkan kemarahan lah kepada orang lokal kat sana kan. Cuma memang saya punya pengalaman kat sana pun ada certain universiti kat sana. Memang dia kat sana dia dasar yang bebas agama. Maknanya dia tak boleh declare you agama apa. Jadinya certain universiti tidak membenarkan pakai tudung pun. Sebab dia macam manifestasi you agama apa. Bila kita menunjukkan you agama Islam. Dia negara yang tiada agama rasmi. Jadi bila kita pakai tudung, kita diminta buka tudung. Ada certain universiti memang tidak membenarkan langsung. Pernah terjadi pada kawan saya jugalah. Dia kata either you pakai topi pun dia tak bagi. So terpaksa lah. Dia kata either you buka tudung or you don't come at all. Dia kata nak pakai tudung you don't memilih kepada universiti lain lah yang membenarkan. Saya rasa yang tu masih lagi berlaku sekarang. Saya masa saya pergi buat saya punya attachment kan. Saya tanya orang Arab kat sana, dia kata you untunglah you boleh pakai tudung. Dia kata kalau saya pakai tudung saya tak dapat kerja kat sini, dia kata. Even dia nak kerja supermarket pun. So kita rakyat Malaysia ni patutnya bersyukurlah kan. Itulah kan doktor, orang kata hujan batu. Betul. Hujan batu ni orang mana? Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Hujan batu negeri sendiri. Baiklah. Betul, di negeri sendiri. Okeylah doktor, dekan kita, so rasanya kita pun dah hampir masa kita nak ke bazar Ramadan ni betul. Kan. Dah lama kita bersembang. Tekak pun kering, tapi bulan puasa ni kita tak dapatlah nak minum air. Jadi imagine je lah. Kita imagine je, insya-Allah tak lama lagi kita akan berbuka beberapa jam lagi. Jadi kita tangguhkan dulu sesi Audiosia Berilmu Berbakti XFBMK untuk topik Musafir Hana di bumi Perancis pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Stay tune pendengar-pendengar dan penonton-penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.